Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton cerita-cerita di sebalik berita. Sebelum nak memberi fokus kita untuk cerita-cerita di sebalik berita ini, ada beberapa perkara yang ingin saya maklumkan kepada anda. Untuk hari ini, tiada sidang media yang akan disampaikan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Walau bagaimanapun kami difahamkan akan ada nanti kejantan media akan dikeluarkan. Kalau ada nanti, saya akan kongsikan kepada anda. Dan yang keduanya, begitu jugalah dengan KKM. Kami belum lagi menerima makluman dan juga perkembangan berkaitan dengan jika ada sidang media juga sidang akbar oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Jika tiada, pastinya akan ada satu kenyataan media yang akan dikeluarkan dan pastinya sama ada saya ataupun rakan saya nanti akan bawakan perkembangan mengenai dua perkara itu secara khususnya. Baik, untuk waktu ini kita memberi fokus kepada apa yang menjadi tumpuan. Sudah tentu setelah beberapa bulan ditangguhkan, hari ini merupakan hari pertama peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan juga sijil vokasional Malaysia SVM bagi 400,000 pelajar ataupun murid di seluruh negara, dan difahamkan daripada seperti yang anda boleh saksikan dan boleh bacakan di eswawani.com ini, hari pertama peperiksaan SPM SVM 2020 berjalan lancar, dan ini menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzie Jidin, yang mana menurutnya pentadbiran ke semua sekolah juga mematuhi prosedur operasi standard SOP selaras dengan norma baharu dalam suasana negara yang masih dibelenggu oleh masalah pandemik COVID-19. Dan sudah tentu kita melihat kepada beberapa perkara, antaranya difahamkan hari ini peperiksaan SPM dan juga SVM hari pertama melibatkan subjek Bahasa Melayu kertas 1 dan kertas 2. Malah peperiksaan SPM pada tahun ini juga berbeza dengan tahun yang sebelumnya, dan Menteri Kanan Pendidikan turut mengadakan lawatan bersama dengan pengarah peperiksaan lembaga peperiksaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Impian Kajang pada pagi Isnin, dan difahamkan lawatan itu jelasnya bagi meninjau keadaan di sekolah dan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Dan kata Datuk Dr. Muhammad Razzie lagi, hari pertama peperiksaan SPM SVM dilihat dalam keadaan teratur, dan beliau turut mendoakan yang terbaik buat calon yang menduduki peperiksaan SPM dan juga SVM 2020. Terdahulu hari pertama peperiksaan hari ini iaitu bagi peperiksaan utama seperti SPM dan juga SVM di seluruh negara melibatkan subjek Bahasa Melayu kertas 1 dan kertas 2, dan difahamkan 3,310 pusat peperiksaan SPM mengikuti garis panduan dan juga prosedur operasi standard SOP yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Baik, yang keduanya berkaitan dengan kami dimaklumkan calon SPM iaitu calon sijil peperiksaan Malaysia di Kelantan secara khususnya dikabarkan dan juga dilaporkan dijangkiti COVID-19 tidak dapat menduduki peperiksaan pada hari ini, dan mereka akan menduduki peperiksaan pada tarikh yang ditetapkan kelak, dan seperti yang dikatakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Husin, dan kalau diikutkan dalam laporan yang kami siarkan sebelum ini, antara lain memetik daripada sumber-sumber laporan media yang mana mengatakan lebih kurang 41 calon SPM di sebuah sekolah berasrama di Machang disahkan positif COVID-19, dan kesemua pelajar terbabit difahamkan dibawa ke pusat kuarantin di Dewan Jubli Perak dan di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan selepas disahkan positif COVID-19. Jadi mungkin ada perkembangan mengenai itu. Saya nak bersama dengan Wakil Esro Awani di Kelantan, Muhafendi Muhammad. Muhafendi, mungkin boleh kongsikan sedikit kalau ada update dan juga kemaskini berkaitan dengan kalau kami dapat angka yang pada pagi tadi 41 disahkan positif COVID-19. Mungkin kemaskini yang boleh diberikan pada waktu ini. Sebenarnya Fauzi, angka tepat ataupun secara rasminya tidak dimaklumkan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri JPN, ini kerana maklumat berkenaan pelajar yang ataupun calon yang positif COVID-19 ini disifatkan sebagai maklumat rahsia yang tidak boleh didedahkan kepada media. Begitupun seperti yang media laporkan sebelum ini, kira-kira 41 pelajar daripada sebuah sekolah yang berasrama penuh di Machang telah pun disahkan positif COVID, dan pada ketika ini saya juga dimaklumkan oleh Esko yang berkaitan dengan pendidikan bahawa angka tersebut meningkat, namun beliau tidak perincikan berapa jumlahnya. Namun hasil daripada lawatan beliau ke sekolah berkenaan di sekolah yang berasrama penuh di Machang itu pada pagi tadi, beliau mendapati hanya ada 5 orang calon yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM di sekolah berkenaan, dan
jumlah sebenar pelajar yang menduduki di sekolah menduduki SPM di sekolah berkenaan tidak dimaklumkan. Namun berbaki 5 sahaja pelajar yang menduduki SPM itu saya kira mungkin sebahagian besarnya menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan juga rawatan COVID berisiko rendah masing-masing di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan ataupun Putik dan juga di Dewan Jubli Perak di Kota Baru. Dan juga untuk makluman Fauzi, di Kelantan sejumlah 27,719 calon SPM yang menduduki peperiksaan di 285 buah pusat peperiksaan di mana ianya membabitkan 243 buah sekolah. Dan seperti yang kita tahu, peperiksaan yang dijalankan di waktu pandemik ini sudah pasti SOP dan juga ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak JKM dan juga MKN seharusnya dan sewajibnya dipatuhi oleh bukan saja pengurusan sekolah, bahkan pelajar yang hadir ke Dewan Peperiksaan hari ini. Mereka, saya dimaklumkan, disaring terlebih dahulu suhu badan mereka sebelum memasuki Dewan Peperiksaan. Dan mereka juga jika mempunyai gejala ataupun berisiko seperti demam ataupun suhu yang melebihi jangka yang ditetapkan, mereka tidak dibenarkan untuk hadir ataupun berada di Dewan Peperiksaan. Ini bagi memastikan pelajar berkenaan tidak berisiko dan tidak menyebarkan risikonya kepada calon SPM yang lain, Fauzi. Itu saya pasti seperti yang Fandi katakan, akan ada maklumat dan juga perkembangan terkini akan dikongsikan oleh Muhammad. Tetapi kita nak melihat secara keseluruhannya lah perjalanan hari pertama. Kita tahu peperiksaan SPM dan juga SVM ni ditangguhkan beberapa bulan yang lepas dah, dan sudah tentu ada beberapa pihak khususnya bagi murid tak sabar-sabar nak duduki. Kalau lagi lama lagi berdebar tu rasa lagi bertambah. Mungkin boleh kongsikanlah daripada tinjauan dan juga mungkin dengan cerita rakan-rakan dan juga guru-guru WhatsApp di Kelantan secara khususnya. Saya tahu Muhammad Fendi mesti banyak ada guru WhatsApp di sana. Mungkin bagaimana mereka kongsikan cerita hari pertama anak-anak mereka bila mana ini kita cakap normal baharu kan, sudah tentu dan juga sudah pasti suasana juga begitu berbeza, ya Muhammad Fendi? Sebenarnya Fauzi, saya ada menerima perkabaran dan juga maklumat daripada guru-guru cikgu, guru-guru pelajar-pelajar yang mana mereka ada sebahagiannya merasa agak nervous untuk menghadiri peperiksaan pada hari ini kerana sesi pembelajaran melalui secara kelas talian ini bagi mereka tidak mendapat satu impak yang cukup baik untuk mereka. Dan kemungkinan juga bagi pelajar yang berada di luar daripada kawasan Kota Baru ini, mungkin masalah internet masih lagi menjadi kekangan buat mereka untuk melayari ataupun mengakses apa-apa maklumat yang disampaikan oleh guru. Dan ada sebahagiannya yang sudah bersedia mungkin menantikan saat ini, hari ini untuk mereka berada di Dewan Peperiksaan. Apatah lagi jangka masa yang agak panjang mereka cuti. Yang sebelum ini kita dapat saksikan sekolah dibuka bagi mereka yang menduduki SPM ini dibuka sementara pada bulan lepas. Namun jangka masa waktu tempoh yang dibuka itu tidak bagi mereka tidak cukup untuk mendalami ataupun tidak cukup untuk mengikuti sepanjang pengajian ataupun mengulang kaji apa yang diberikan oleh guru sepanjang tempoh sekolah dibuka ketika itu. Namun mereka tetap juga mahukan peperiksaan dijalankan pada hari ini kerana mereka tidak mahu ketinggalan dari sudut usia mereka dan juga ketinggalan dari pelbagai aspek lain. Bagaimanapun mereka tetap bersemangat untuk hadir ke sekolah dengan mematuhi SOP dan sudah pasti ada kalangan mereka yang masih lagi gedebar bukan kerana untuk menjawab peperiksaan, sebaliknya gemetar untuk berada di Dewan secara terbuka ataupun berada di luar ini kerana ada sebahagiannya mungkin masih orang kata takut ataupun fobia dengan keadaan kes yang baru-baru ini kita saksikan meningkat naik. Begitupun untuk makluman Fauzi, pihak sekolah dan juga pihak polis telah menempatkan anggotanya di kesemua sekolah ini bagi memastikan pelajar ataupun calon SPM ini mematuhi SOP yang ditetapkan sepanjang mereka berada di sekolah dan sepanjang mereka berada di luar sekolah. Ada kalanya pihak polis juga turut mengiringi pelajar ini untuk pulang dengan selamat ke rumah masing-masing, Fauzi. Okey.
Kita dah bercakaplah tentang apa yang menjadi tumpuan pada hari ini khususnya di seluruh negara, khususnya di Kelantan iaitu hari pertama peperiksaan SPM dan juga SVM. Sambil-sambil kita melihat kepada perjalanan proses peperiksaan itu, kita juga ingin memberi tumpuan kepada isu semasa dan juga perkembangan terkini. Kalau di Kelantan, Muar Fendi sebelum ini beberapa hari lepas ada berkongsikan kepada kami khususnya berkaitan dengan insiden tebing runtuh akibat kejadian dan juga insiden runtuhan tanah khususnya di Jalan Pohon Celagi Pasir Mas, dan kalau diikutkan dalam perkongsian laporan berita yang dikongsikan oleh Muar Fendi sebelum ini beberapa jam lepas, antaranya memberi maklum kepada kami berkaitan dengan kerja pembaikan dan juga penutupan kawasan tebing runtuh dengan menggunakan kanvas ataupun kanvas plastik itulah tidak dapat dilakukan pada masa ini. Ini sudah tentu berkaitan dengan susulan kejadian tanah yang tidak stabil, dan ini dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Pengangkutan dan Utiliti Kelantan, Datuk SR Azami Muhammad Nor, dan kerana kata beliau lagi ini masih berlaku pergerakan tanah sehingga melebihi 400 meter setakat pagi tadi. Kalau boleh untuk waktu ini, saya tahu Muar Fendi mengikuti rapat dan juga sentiasa membawakan perkembangan terkini berkaitan dengan insiden ini. Mungkin boleh kongsikan apa lagi langkah dan juga tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa tempatan khususnya melihat kepada insiden ini. Sebenarnya Fauzi, tindakan ataupun langkah jangka pendek, langkah awal yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa ialah seperti yang disarankan oleh Kementerian Alam Sekitar dan juga air ini supaya menutupi kawasan runtuhan itu dengan kanvas plastik. Namun usaha ataupun tindakan itu tidak dapat dilakukan dengan kadar segera kerana rekahan demi rekahan kecil sering kali berlaku, dan pada ketika ini juga semasa saya bercakap ini juga dilaporkan masih lagi berlaku rekahan kecil sehingga kini jumlah kawasan yang terbabit ataupun terlibat ini sudah menjangkau melebihi 400 meter. Bahkan kawasan tersebut termasuklah di kawasan Bandar Lama Pasir Mas sudah dianggap kawasan yang tidak selamat. Jadi apa kata kalau kita boleh dengarkan apa ulasan yang dimaklumkan oleh Esko berkaitan. Memang berlaku rekahan yang baru ni lah. Menghala ke sebelah ke pejabat bomba ya. Tapi rekahan ini tidak besar mana, cuma ada berlaku secara kecil-kecilan lah. Dan insyaAllah kita akan pantau lagi semasa ke semasa. Kalau mengikut yang kita kata, Cekaman kata tadi, lebih kurang 200 meter. Anda jadi 400 meter. Tingkat awalnya 160 meter. Sekarang menjadi 400 meter. 400 meter bukan kaki segi dah sampai meter. Dulu 160. Dan ni talan. Dan ini mungkin lebih lagi kalau mungkin setakat hari ni kita kena pasti 400 meter. Kemungkinan depan hari lagi sebagaimana saya sebut tadi, rekahan itu berlaku secara kecil-kecilan. Plastik ni kita bincang, memang cadangan ada nak buat plastik. Tapi risiko ke siapa nak memasang. Okey. Kita bincang nak pergi pasal tu. Memang kita cadang nak pasang plastik lah. Yang berhormat Timbalan Menteri pun datang hari ni. Dia kata nak pasang plastik. Cuma sekarang ni Cekaman saya masih lagi berbincang kaedah pemasangan. Tak ada orang berani nak pergi pasal kita. Saya ingin menambah sedikit, Fauzi. Sebenarnya kerja-kerja pembinaan, kerja-kerja piling dan construction di kawasan Bandar Lama Pasir Mas juga saya dimaklumkan mungkin akan dihentikan ataupun tidak dibenarkan bimbang sekiranya berlaku piling ataupun construction dalam kawasan Bandar Lama Pasir Mas itu akan menyebabkan berlaku lagi ataupun masih orang kata rekahan kecil. Boleh menyumbang kepada rekahan kecil yang agak banyak. Dan di samping itu juga Fauzi, aktiviti mengorek pasir di sepanjang Sungai Kelantan terutamanya dalam radius 1 km juga telah diarahkan berhenti serta-merta susulan daripada kejadian yang berlaku pada 17 hari bulan Februari yang lepas. Dan kejadian tersebut juga Fauzi, untuk makluman saya ingin utarkan sekali lagi, yang menyebabkan lebih 4 buah rumah, maafkan saya, 4 buah rumah telah musnah. Sebuah kereta telah pun jatuh ke dalam gaung, manakala harta benda penduduk juga dilaporkan mengalami kerosakan. Dan insiden itu juga menyebabkan 45 keluarga di kawasan Kampung Pohon Celagi dan juga dataran air moleh itu terpaksa dipindahkan dan diarahkan mengosongkan kediaman masing-masing. Dan seperti dimaklumkan oleh Esko Kerajaan Negeri dan agensi berkaitan,
kawasan terbabit mungkin akan impaknya lebih besar lagi sekiranya tidak dilakukan tindakan awal. Namun pada masa yang sama disebabkan pergerakan tanah yang tidak stabil menyebabkan pasukan penyelamat dan juga JPS agensi berkaitan tidak dapat melakukan kerja-kerja penambahbaikan termasuk menutup kawasan runtuhan itu dengan kanvas plastik, Fauzi. Fandi, tadi Fandi ada katakan lebih kurang 4 buah rumah ya musnah teruk akibat kejadian runtuhan, dan beberapa hari lepas ada laporan mengatakan lebih kurang 15 keluarga diarahkan berpindah daripada kawasan itu. Mungkin untuk waktu ini kita tinggal lebih kurang dalam 1-2 minit ini. Boleh Muhammad Fendi kongsikan, ada tak laporan dan juga aduan bagi keluarga yang diarahkan berpindah ini tidak melakukan dan tidak mengikuti seperti saranan dan juga nasihat pihak berkuasa? Apa sebab keengganan mereka untuk tidak berpindah, Muhammad Fendi? Sebenarnya mereka mungkin tidak mendapat gambaran yang awal pada malam sebelum kejadian itu. Ini kerana saya dimaklumkan ada penduduk yang berpindah pada waktu pagi, sehingga kan berlaku juga kejadian di mana kenderaan tidak dapat dibawa keluar. Begitupun apabila melihat suasana yang begitu mengerikan dengan secara tiba-tiba tanah runtuh, dan sepanjang saya berada seharian di kawasan tersebut juga berlaku juga runtuhan di belakang saya ketika saya membuat siaran langsung, berlaku juga runtuhan tanah. Dan pada ketika ini bukan sahaja penduduk yang lebih kurang dalam 20 keluarga yang betul-betul tinggal di kawasan tebing itu, sebaliknya penduduk yang berhampiran ataupun yang berhampiran jalan ke dalam kawasan Bandar Pasir Mas, Bandar Lama Pasir Mas juga telah pun berpindah, dan pada masa ini segala bentuk bantuan termasuk bantuan one-off permulaan telah pun diagihkan oleh pihak kerajaan negeri daripada tabung Baitul Mal, tabung Serami Mekah dan sebagainya dan peruntukan adun. Namun saya dipahamkan penduduk yang dipindahkan itu memerlukan rumah sendiri. Mereka tidak sesuai ataupun tidak berasa selesa berada di pusat pemindahan. Mereka mahukan rumah, dan kerajaan negeri saya dimaklumkan berjanji untuk mencari rumah yang lebih selesa untuk disewakan dan diberikan kepada penduduk untuk mereka tinggal sementara waktu. Ini kerana papasan dan juga bancian, kerosakan dan sebagainya masih lagi ataupun belum lagi dilaksanakan oleh pihak kerajaan, kerana tumpuan pada ketika ini adalah mengatasi rekahan dan juga mengatasi lebih banyak kawasan tanah yang bakal runtuh sekiranya tidak dilakukan tindakannya, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Muhammad Fendi Muhammad atas perkongsian perkembangan terkini khususnya berkaitan dengan insiden tanah runtuh ataupun tebing runtuh di kawasan di Jalan Pohon Celagi Pasir Mas. Dan seperti yang dikatakan, yang dikongsikan oleh Muhammad Fendi tadi, akan ada beberapa butiran dan juga perkembangan terkini akan beliau bawakan, dan pastinya di awal tadi beliau berkongsi tentang khususnya hari pertama perjalanan peperiksaan bagi SPM di negeri Kelantan, dan juga dimaklumkan ada kes bagi beberapa murid. Kalau di laporan awal, media melaporkan lebih kurang 40-41 murid, tetapi Muhammad Fendi kata angka sebenar akan dimaklumkan kemudian, dan sudah tentu perkembangan terkini itu akan dibawakan oleh kami di Esro Awal ini. Okey, cerita berehat seketika kembali selepas ini.